Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau bersambung dalam cerita mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Ini adalah kejadian babak ke-44, piala yang hilang. Sementara itu, Yusuf memerintah hamba yang menguruskan rumah tangganya. Isilah karung semua orang itu dengan gandum sebanyak yang dapat dibawa oleh mereka, dan letakkan wang masing-masing di atas gandum di dalam karung. Masukkanlah juga piala perak aku ke dalam karung adik mereka yang bongsu, bersama dengan wang pembayaran gandumnya. Hamba itu melakukan perintah Yusuf. Awal pagi esoknya, saudara-saudara itu berangkat pulang dengan keldai mereka. Setelah pulang dengan keldai mereka, setelah mereka pergi tidak berapa jauh dari kota itu, Yusuf berkata kepada pengurus rumah tangganya, "Cepatlah, kejarlah mereka. Setelah kamu menyusul mereka, katakan kepada mereka, mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Mengapa kamu mencuri piala perak tuan aku? Piala itu dipakainya untuk minum dan sebagai alat meramal. Kamu sudah melakukan jenayah besar." Apabila hamba itu sampai kepada saudara-saudara Yusuf, dia mengatakan apa yang diperintahkan Yusuf. Mereka menjawab hamba itu, "Apakah maksud tuan? Kami bersumpah tidak berbuat begitu. Tuan pun tahu bahawa wang yang kami dapati di atas gandum di dalam karung kami sudah kami bawa dari tanah Kenan dan kami kembalikan kepada tuan. Oleh itu, tidak mungkin kami mencuri perak atau emas dari rumah Governor. Tuan, sekiranya salah seorang daripada kami didapati mempunyai benda itu, biarlah dia dihukum mati dan kami semua menjadi abdi tuan." Hamba itu berkata, "Baiklah, tetapi hanya orang yang didapati mempunyai piala itu akan menjadi abdi aku. Yang lainnya boleh pergi." Oleh itu, dengan cepat mereka menurunkan dan membuka karung masing-masing. Hamba Yusuf itu memeriksa karung-karung itu dengan teliti, mulai dari karung kepunyaan yang sulung sampai kepada karung kepunyaan yang bongsu. Piala itu didapati di dalam karung Benyamin. Abang-abang Benjamin sangat sedih sehingga mereka mengoyakkan pakaian. Mereka memuati semula keldai lalu kembali ke kota. Yusuf masih ada di rumah apabila Yahuda dan saudara-saudaranya sampai. Mereka bersujud di hadapannya. Lalu Yusuf berkata, "Apakah yang sudah kamu lakukan? Tidak tahukah kamu bahawa orang seperti aku ini pandai meramal dan dapat mengetahui perbuatan kamu?" Yahuda menjawab, "Apakah yang dapat kami katakan, Tuan? Bagaimana kamu dapat membantah dan membela diri? Bagaimana kami dapat membantah dan membela diri? Allah sudah mendedahkan kesalahan kami. Sekarang kami semua menjadi abdi Tuan, dan bukan hanya orang yang didapati mempunyai piala itu." Yusuf berkata, "Tidak, aku tidak mahu berbuat begitu. Hanya orang yang
didapati mempunyai piala itu akan menjadi abdi aku. Kamu yang lain boleh pulang dengan selamat kepada bapa kamu. Yahuda membela Benyamin. Ayat 18. Yahuda maju mendekati Yusuf dan berkata, "Tolonglah Tuan, tolonglah. Benarkanlah saya berkata lagi. Janganlah marah kepada saya. Tuan seperti Raja Mesir sendiri. Tuan sudah bertanya kepada kami, adakah kamu masih mempunyai bapa atau adik lelaki lain? Kami menjawab, bapa kami sudah tua dan adik kami dilahirkan ketika bapa kami telah lanjut usia. Abang seibu adik kami itu sudah meninggal. Lalu sekarang hanya dia yang masih hidup. Dan ayah sangat menyayangi dia. Tuan menyuruh kami membawa dia ke sini supaya Tuan dapat melihatnya. Lalu kami menjawab bahawa anak itu tidak dapat dipisah daripada bapaknya. Jika dia berpisah daripadanya, bapaknya akan meninggal." Kemudian Tuan berkata, "Kamu tidak boleh menghadap aku lagi jika tidak membawa adik bongsu kamu. Apabila kami kembali kepada bapa kami sampaikan kata-kata Tuan itu kepadanya. Kemudian bapa kami menyuruh kami datang lagi ke sini untuk membeli makanan. Kami menjawab, kami tidak dapat pergi ke sana kerana kami tidak boleh menghadap Governor jika adik kami yang bongsu tidak ikut. Kami hanya dapat pergi jika dia ikut bersama dengan kami." Kemudian bapa kami berkata, "Kamu tahu bahawa isteri aku Rachel hanya mempunyai 2 orang anak lelaki. Seorang sudah meninggalkan aku. Dia tentu telah ditekam binatang buas. Kerana sejak itu aku tidak bertemu dengan dia lagi. Jika kamu mengambil anak bongsu ini daripada aku, dan sekiranya ada sesuatu perkara berlaku kepadanya, kesedihan yang kamu datangkan kepada aku itu akan mengakibatkan kematian aku, kerana aku sudah tua." Yahuda berkata kepada Yusuf, "Oleh itu, jika saya kembali kepada bapa saya tanpa anak itu, tentu bapa saya akan meninggal. Nyawanya bergantung kepada anak itu, dan dia sudah sangat tua sehingga kesedihan yang kami datangkan kepadanya akan mengakibatkan kematiannya. Lagipun, saya sudah berjanji kepada bapa saya bahawa saya akan menjadi penjamin anak itu. Saya berkata kepadanya bahawa jika saya tidak membawa anak itu kembali kepadanya, sayalah yang akan menanggung kesalahan itu selama-lamanya. Oleh itu, saya memohon supaya dibenarkan tinggal di sini sebagai abdi Tuan untuk menggantikan anak ini. Biarlah dia pulang bersama dengan abang-abangnya. Bagaimanakah saya dapat balik kepada bapa saya jika anak itu tidak bersama dengan saya? Saya tidak sanggup melihat malapetaka itu menimpa bapa saya." Ya. Ini adalah kejadian babak ke-44. Nah, bila anak-anak Yusuf, saudara-saudara Yusuf membela Benyamin. Ya. Ini adalah kejadian babak 44. Sekian, terima kasih. Shalom.